Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna 'uluman yanfa'una. Rabbi zidna 'ilman nafi'an wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-shawab. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Wakaf. Wakaf itu menahan akan harta daripada jual, gadai atau heboh, sedekah atau lainnya. Itulah ia panggil wakaf. Nah, wakaf ni asami daripada waqafa yaqifu waqfan wa wuqufan, mana berhenti. Berhenti. Nah, berhenti kok mana bukan telah maklum bagi kita. Bila kita ada harta, kita sebagai tuan punya milik bagi harta tu, maka kita boleh buat di atas harta di bawah milik kita mengikut apa yang kita kandap. Tak gitu? Moga hak kita ke. Sebab ada ayat semua wal maliku yatasarrafu fi ma yamlikuhu ila ma yasha'u. Kita sebagai tuan milik harta ni, kita boleh tasarruf pada barang hak duduk di dalam milik kita. Apa saja yang kita kehendaki boleh kita tasarruf. Nah, kita nak jual, kita nak gada, kita nak heboh, kita nak sedekah demo, boleh, tak ada apa. Nah, cuma kalau kita tasarruf tu kepada jalan-jalan yang dilarang oleh syarak, kalau terlampau dakwah, jamin kita ni ada hakim Islam boleh kuat kuasa, maka hakim tu ia boleh hajar, ia boleh tahan, ia boleh jud daripada tasarruf kita. Kita nak buat tak tukalu ikut kanak kita tu tak boleh. Tu je. Itu bila tu jamin kita ni ada hakim Islam yang boleh kuat kuasa. Atau kita ada qadi, yang qadi itu ya ada kuasa cara nak pergi hajar barang-barang bagi seorang yang duk tasarruf pada benda-benda haram. Dan ada juga ulama kata kalau dia tu duk tasarruf benda makruh lagi pun boleh hakim sana atau qadi sana
hajar dia. Nah, tu nak ayat terana. Nak ayat tu bila kita ada harta punya, maka harta punya hak duk di dalam milik kita, hak duk di bawah jagaan kita, boleh kita tasarruf mengikut apa yang kita kehendaki. Nah, baik. Itu selama mana tu? Selama kita tidak berlafaz dengan wakaf. Boleh kita nak tasarruf saat ni boleh. Nah, selama kita tidak berlafaz dengan wakaf. Nah, adapun bila kita berlafaz dengan wakaf, seperti kita kata, aku wakafkan hartaku tersebut untuk sekian. Maka harta kita tu dihabaskan, ditahankan kita daripada tasarruf mengikut apa yang kita kehendak. Tak boleh dah. Pasal apa? Ingat molek. Pasal barang kita sekalipun, bila kita berlafaz dengan wakaf saat ni, maka barang itu terkeluar daripada milik kita. Nah, terkeluar daripada milik kita, kelik kepada milik asal. Siapa dia milik asal? Iaitulah milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada lah hak kita. Itu dia. Kali itu ulama kata, bila seorang tu berlafaz wakaf harta dia, seolah-olah kata dia tu menahankan daripada retah pada harta tu. Ia tak boleh dah lah. Ia nak pandai-pandai ikut bagaimana kehendak dia tu, tak boleh dah. Kerana apa? Kerana harta saat ni, barang saat ni sudah terkeluar daripada milik dia. Tu hak kita nak mengaji ni dah. Ia kata wakaf tu iaitulah menahan akan harta. Kalau kita nak takdir sekali lagi boleh ni, ia pakai kala di atas hazah mudah. Menahan akan harta, yakni menahan akan tasarruf pada harta. Nak tasarruf tak boleh lah. Nah, pasal apa? Kerana barang tu sebab kata saat ni lah sudah terkeluar daripada jadi milik kita. Kita nak pandai tak boleh lah. Lepas tu siapa dia pula hak boleh pandai? Iaitulah kembali kepada nazirul waqfi. Nazirul waqfi, orang yang boleh pandai harta wakaf saat ni pulai pada nazir dia. Tengok comel syaratnya dah. Baik. Menahan saat ni, menahan akan harta, kita takdir mudah sekali lagi, yakni menahan akan tasarruf pada harta. Tak boleh dah lah. Tahan daripada jual, tak boleh. Tahan pula daripada gadah, kita nak gadah demo, tak boleh dah. Kita nak jual demo pula lepas pada wakaf tu, tak boleh dah. Lepas tu kalaulah kita kata ada warasah tu, ia nak main baik kelai. Ada juga jadi lagu tu dah. Harta ni orang tua dia wakaf siap dah. Pas jatuh ke anak ni, dia kata wakaf kau anakku tak tahu. Tak adil kau nak ambil kelai. Ambil kelai tu boleh ya. Tapi dia panggil makan harta haram dah lah. Nah, makan barang tak cuci, makan barang cemas. Gitu. Atau heboh. Tak boleh juga nak heboh demo. Atau sedekah, tak boleh juga. Nah, atau lain daripada perkara-perkara tersebut saat ni. Kita bosa lagi seperti kita kata ia nak nazawi demo. Tak boleh juga. Nah, pokoknya ambil pakai kaedah mati sini. Pakai kaedah mati kata barang yang manakala kita sudah berlafaz wakaf. Nah, maka barang itu terkeluar daripada jadi milik kita. Tumbek situ lalu dah. Nah,
Bila kita berlafaz wakaf, maka barang tu sudah terkeluar daripada milik kita. Tak jadi hak kita dah. Gak bila barang tu sudah terkeluar daripada milik kita, ikut dah lah. Orang tanya kata, ya nak jual boleh ke tak? Jawabnya, jual kat mana barang bukan hak dia. Ya nak sedekah ke demo boleh ke tak? Sedekah kat mana barang siapa? Ya nak hebah ke demo boleh ke tak? Hebah kat mana bukan hak mung dah. Tu dia. Pakai situ lalu mudah. Ingat deh. Tu dia. Satu ketika nak wayak bagi sikit. Satu ketikanya berlaku di dua orang sahabat Nabi radhiyallahu anhumah. Bila turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, Allah Ta'ala sebutnya tak boleh kita terjemah dengan secara rekah, tak leh kebaikan, tak leh kebajikan yang sempurna hingga mu kena nafkah, hingga mu kena belanja benda hak mu saya sekali. Tu dia. Artinya kalau mu nak boleh kebaikan, nak boleh kebajikan yang sempurna, apa saja hak kita saya, hak itulah kita kena nafkah, kita kena belanja. Nah, jadi bila turun ayat tu, ia sebut ceritanya dua orang sahabat. Salah satu daripadanya Abu Talhah. Ia pergi berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ia tanya. Ia kata, sesungguhnya hamba ni terdengar di telinga hamba ni satu ayat Allah Ta'ala sebut dalam Qurannya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Nah, dia kata hamba ni, hamba duk cek tengok harta mu banyak tepat, tapi dalam sebanyak-banyak harta hamba ni, barang kebun hak hamba paling kasih sekali, kebun hak hamba paling sayang sekali, iaitulah kebun nama dianya Bayraha. Nama dia kebun Bayraha ni, kata setengah ulama, ia duduk depan dengan masjid Nabi lalu dah. Nah, kalau orang jaman masjid Nabi dulu ke, tubik pada masjid tu muka dengan kebun ia lalu dah. Dan dia sebut dalam hadisnya kebun Bayraha ni, beberapa ketika Nabi kita masuk hidup jalan dalam kebun tu. Kerana apa? Kerana dalam kebun tu dia ada tali air, ada parit air, ada. Jadi sedap duduk dalam tu. Hatta Nabi sendiri pun dia masuk hidup. Nah, berehat dalam tu berjalan, dia seronok juga berjalan dalam kebun ni. Baru kita jalan dalam kebun diri kita dah. Tambah-tambah pula duk bunga yang berat, duk hala bunga dah. Jadi serabut sikit-sikit tu habis. Sebegitu juga dalam kebun Bayraha hak punya Abu Talhah ni, Nabi suka sangat jalan dalam tu. Kadang-kadang Nabi tu sejak lepas subuh masuk jalan dalam kebun dia. Tu. Abu Talhah kata sebanyak-banyak kebun hamba, kebun Bayraha ni lah hak hamba paling sayang sekali. Hak paling hamba kasih sekali, hak hamba paling sayang sekali kebun ni. Lepas tu sekarang ni Rasulullah tolong dengar. Kebun hamba ni sebidang ni, hamba nak sedekah untuk sabilillah. Tengok. Sobat ya siapa sungguh eh. Nah, hamba nak sedekah untuk sabilillah. Tu dia. Satu. Rasulullah kata tak ada gapo. Moleklah. Nah, tu. Maka tak ada apa kebun tu, bila Abu Talhah buat lagu tu kok, terkeluarlah kebun tu daripada milik dia. Tertahanlah dia Abu Talhah saat ni daripada tasarruf dan meretah pada kebun tu. Tak boleh dah. Jadi hak tengah dia panggil.
Klik pergi jadi milik Tuhan. Tu satu. Nah, yang kedua pula. Yang kedua, berlakunya kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Nah, satu ketika Sayyidina Umar ni dia pergi perang. Dia pergi perang. Gak bila dia pergi perang ni, dia jamet tu, tak kata jamet tu lah, jamet lah ni pun seperti juga. Bila kita pergi perang benar, segala rapasan perang, ia panggil harta ghanimah. Gapo dia harta ghanimah? Ma yu'khazu min amwalil kufar bi quwwatil ghuzati. Barang hak yang diambilkan daripada harta-harta gulawe dengan kita guna kekuatan perang. Itu dia panggil harta ghanimah. Maka barang tu hukum dianya ia kena bagi. Ia kena bagi. Bagi lagu mana? Satu humus daripadanya klik pada Rasulullah. Hak lebih lagi tu bagi turut cai saham hak dapat masing-masing. Askar hak berjalan kena wi banyak tu, askar hak berkuda kena wi banyak tu. Ada cara je dalam kitab fiqh cara bagi harta ghanimah. Nampak dah? Gak satu ketikanya Sayyidina Umar sendiri ia ada terlibat dalam satu peperangan, didapati dalam peperangan tu boleh harta ghanimah banyak. Nah, dan kebun hak boleh pada Sayyidina Umarnya ialah satu kebun sebidang tanah. Hak demo blok wih dianya sebidang tanah di kawasannya Khaybar. Itu dia. Ada hak boleh dia sikit. Nah, sebidang kebun di kawasan Khaybar boleh pada Sayyidina Umar. Dia kalau kita tengok di dalam sejarah tanah di kawasan Khaybar ni, kalau nisbah pada kita jalan ni supaya tanah ni start tanah betul dah. Bukan supaya tanah kok kita jahat ni dak lah. Supaya tanah betul. Hingga siapa buah tamar dia tu berbeza kalau mari di Khaybar. Buah tamar dia tu ada beza. Di segi comelnya, di segi suburnya, di segi rasanya, semua tak ada beza. Kalau mari di sebelah bumi Khaybar. Maka sebidang tanah hak boleh pada Sayyidina Umar ni ialah tanah di kawasan Khaybar. Nah, bagi mengikut saham harta ghanimah ni boleh sebahagiannya ke dia. Bila orang wayak kata hei Umar, mu ni boleh tanah di Khaybar. Semua sahabat ni kalau tanah di kawasan Khaybar nak berlaku. Sebab tanah betul, tanah nestala ni lah. Sahabat tu gila-gila lah nak tanah kawasan tu. Tapi bila orang riwayat pada Sayyidina Umar kata hei Umar, hakmu bahagian habuai daripada mu ada di bumi Khaybar, satu pelai boleh kamu. Maka Sayyidina Umar ni bila dia tahu kata tanah yang ada di kawasan itu, selalu ia hingga mai berjumpa dengan Rasulullah. Ni riwayat kata sahabat ni. Orang yang diterbiah di sekolah Nabawiyah dia panggil. Bila yang mai berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah tanya dia, hei Umar, ada gapamu ni? Dia kata gini, Rasulullah, amba ni nak mari minta pandangan di Rasulullah. Nak mari bersyarat dengan Rasulullah. Nah, gak Sayyidina Umar ni kita maklumnya siapa dia ni? Dengan Nabi, dia kena kau ana dengan Nabi. Tahu tak? Tu betua. Tu betua mai nak bersyarat dengan menatu. Tak ada platform dah. Jangan menatu tak erti 2 kali 5 sudah lah. Nah, tu betua mari nak bersyarat dengan menatu.
Buku apa? Buku ada tanah sebidang di kawasan Khaybar, boleh dia. Lalu tu yang mari tanya Nabi lah, ya Rasulullah, lagu mana pendapat engkau nak kata terhadap sebidang tanah hak dia mau belak wi Kaabah di Khaybar ni? Rasulullah jawab katakan, hei Umar, aku ni mu lebih pandai pada aku. Aku ni tak ada nak wayak kau lain dah. Nabi kata kalau mu gunung, aku dok tengok mu ni kalau tak guna hak tu pun dok boleh makan pakan dah. Nabi kata, kalau mu guna hak tu, jadi mu ni ia panggil orang agak mewah sikit lah atas dunia ni. Tapi akhirat belum tentu. Tengok menatu. Ada tak menatu kita wi pandai dengan lagu tu ketuk tua weh. Menatu jawab lagu tu. Nah, kalau mung tu guna pakai tanah ni, guna pakai kebun ni, mewah cerak dah. Kerana bumi Khaybar ni bumi paling subuh kali. Nah, mu ni agak mewah, kemewahan mu ni luar biasa lah. Jadi Sayyidina Umar ni bila Nabi sebut buku mewah-mewah ni, dia tarik muka khilal dah. Dia tarik muka khilal dah. Dan bila Nabi sebut lagu tu ya waktu baiklah dah. Ya Rasulullah, bumi amma sebidang di Khaybar tu amma jadikan sadaqatan fi sabilillah. Tengok. Nah, amma tak akan guna dah kebun ni jak pada hari ni siapa seterus apa tak guna dah. Sebab apa? Hak duk guna dah ni pun duk bimbang lagi, takut nak jawab soal tak lepas akhirat esok. Pas nak pergi guna hak nu pula, dak dah. Nah, pakai apa jadi ke sebidang kebun di Khaybar ni? Nah, sadaqatan fi sabilillah, satu sedekah gunalah untuk nak sebar agama Tuhan, nak buat lagu mana wi maju agama, ambillah hasil daripada kebun ni. Tu dua peristiwa yang berlaku di dua orang sahabat Nabi. Satunya berlaku di Abi Talhah. Nah, sedekah sebidang kebun di kebun Bayrahah, duk dapat kawasan masjid Nabi benar-benar. Nah, hewan saya siapa kebun ni di beberapa kali Rasulullah pernah masuk duk berjalan dalam kebun tu. Yang keduanya berlaku di Sayyidina Umar. Tok tua ia sendiri, iaitulah sedekah sebidang tanah yang jadi saham bagi dia dalam harta ghanimah untuk sabilillah juga. Ambillah guna hasil untuk kegiatan agama, ambillah guna ke hasil kebuang-buang ni. Nah, lalu tu ulama fiqh duk berkecek. Kecek lagu mana? Ia kata dua-dua peristiwa yang berlaku di dua orang sahabat tadi, ia mari dalam bentukkan sedekah. Nah, wa innaha sadaqatun fi sabilillah, Sayyidina Umar kata. Abu Talhah pun seperti juga. Jadi bila mari dalam bentukkan sedekah, kok mana kita nak ambil dalil sini kata wakah? Ulama kata sedekah di situ ditanggung dengan mana wakah dah. Nah, tu dia. Sedekah yang ni dengan mana wakah. Nah, sedekah dengan mana wakah. Nah, itulah nak ayat kata sahabat dulu ni dia sangat-sangat gila kalau sebut benda-benda hak nak jadi kebajikan untuk dia selepas pada mati. Nah, tengok lagi kita pergi pada kitab. Atau lainnya lain daripada gada, lain daripada heboh, lain daripada jual saat ni. Menahan akan harta dengan dapat mengambil faedah dengannya, dengan itu harta. Jadi ini ia panggil takluk pada kata menahan.
tahai akan harta daripada perkara tersebut tu dengan dapat mengambil faedah dengan itu harta. Kalau kita tahai saja tapi harta saat ni tu nak ambil faedah tak boleh. Faedah dia tu tak ada jalan dah untuk nak ambil faedah dengan harta tu. Maka tu tak jadi. Tak adil. Nah. Lepas tu kak dia mau tanya lah. Lepas kita nak wakaf hanya hak tua dah boleh tak? Kita nak wakaf hanya, kita ada hanya 10 batang. Nyo kita ni tua habis buah dah, tak buah dah. Boleh tak kita nak wakaf jawabnya boleh. Apa boleh kok mana kita nak ambil buah yang tak leh dah tu. Nah, boleh sana itu ya ambil manfaat betul jalan lain pula. Nah, ambil manfaat betul jalan lain pula. Dengan jalan buah tu satu wajah daripadanya. Lepas tu ada lagi wajah-wajah lain hak boleh kita ambil manfaat, maka boleh. Tu. Ambil manfaat pun bagi kebajikan. Kalau nak ambil manfaat untuk benda hak jadi deraka tu benda hak langgar daripada perintah syarak, maka hak tu tak boleh. Nampak dah? Tu jadi syarat yang keduanya, syarat benda tu kita kena dapat ambil manfaat dengan dia baru boleh wakaf. Nah, lagi pula ini syarat dia, serta kekal ainyo ain bagi itu harta. Syarat yang ketiga lah kita kata sah kita nak wakaf satu benda, syaratnya kena benda tu benda hak kekal ain dia. Yani benda hak bukan pesih habis. Benda hak bukan pesih habis. Benda hak pesih tak bernasa. Balah mana benda hak pesih habis. Nah, kita beli sabun stoko, lepas tu kita telaga niat wakaf sabun tu. Tak jadi sebab ia benda basah habis. Benda basah habis ni nak wakaf tak boleh. Deh. Ataupun kita beli lias tu. Kita beli lias tu, kita di satu tempat, ni aku wakaf lias tu. Tak ada juga kerana benda tu ia panggil benda bila orang guna ain dia tu habis. Tak ada hal tu. Syaratnya kena benda tu benda kekal oleh ain dia. Faham tak dah? Bau sah wakaf. Mari syarat laginya dan terteguh daripada melakukan sesuatu pada harta itu. Nak ayat ke mana ni? Dan terteguh daripada melakukan sesuatu, melaku pada harta itu, harta hak yang diwakafkan, ia panggil mauquf. Melakukan sesuatu tu melaku lagu mana? Saat ni lah dalam bentuk kita nak jual tak boleh. Nah, tu dia. Atau kita kata gini, tuai dia wakaf siap dah, lepas tu yang nak ambil kelik pula, tak boleh juga. Pasal apa? Saat ni dia wayak dah. Bila dia wakaf, barang tu terkeluar daripada jadi hak dia. Tu kata dan terteguh daripada melakukan sesuatu pada harta itu. Inilah hak jadi masalahnya dah. Ingat moleklah tempat kita ni jarang nak ada mana. Tapi mungkin masa depan ni boleh jadi ada tempat kita. Jamin orang tua kita hari tu
oleh kerana kawasan tu dia tak ada maju mana lagi kan. Nah, lalu tu dia wakaf sebidang tanah untuk jadikan tapak masjid. Nampak dah? Dia wakaflah sebidang tanah untuk jadi tapak masjid. Tak ada apa. Buat masjid apa duk guna pakai mari duk semaya marinya bibar apa lama. Nah, duk mari oleh kerana tanah keliling kelala tapak masjid hak dia wakaf tu tanah kosong banyak. Tanah kosong banyak. Nah, mari dia orang-orang belakang ni dia beli tanah tu fok-fok naitun dia panggil. Beli tanah kat tepi sekeliling sekala tu, lalu tu dia cang jadi sebelok jual jadi tanah itu. Ingat mulai dah. Jadi tanah itu. Habis jadi tanah itu keliling kelala tu hak masjid ni dak lah. Jadi tanah itu habis keliling kelala tu. Bila jadi tanah itu, maklumlah ada hak pesing tak semaya beh masuk mai beli duk situ. Tak gitu? Pasal dia ada hak pesing pakai seluar sapak mai beli juga situ. Akhir sekalinya hak pesing betul ke piah putih ni habis pakat lari tu baik. Habis pakat lari tu baik. Nah, ada hak pesing saat ni saja dah kat kawasan itu tak ada fuak-fuak saat ni berlaku. Nampak tu dah? Hingga siapa masjid itu tak ada orang nak pergi imarah, tak ada orang nak pergi semaya baik, tak ada lah. Nah, bahkan masjid itu ditinggal dengan tak ada imarah pos sekarang. Ia panggil mahjuratan. Ditinggalkan. Baik. Kemudian bila begitu, pakak mesyuarat pergi mari, boleh ke tak kita buat lagu ni? Kita istihar jual tapak masjid itu pergi beli line. Ingat dah. Pasal apa? Kerana kalau duduk situ pun tak boleh pergi dah. Dengan kata fuak kita nak pergi duduk semaya best situ tu tak boleh jadi dah. Jadi kot kacik. Kadang-kadang jalan nak masuk pergi masjid tak ada. Katuk demo habis dah. Nah, boleh kedak weh. Tapak masjid saat ni itu kita bersorak, pakak-pakak bersorak, fuak-fuak ahli jawatan kuasa di kawasan itu kita istihar jual. Jual apa tu? Jual ambil duit tu pergi beli line. Tu dia. Buat apa? Kita beli line tu nampak kata lebih aslah daripada hak duduk situ. Kalau duduk situ, kan duduk situ lah. Akhir-akhirnya jadi utuh juga kerana tak ada orang nak masuk hidup best tak semaya baik. Akhir tinggal saja juga. Lalu tu kita mesyuarat ambil jual situ, kita ambil pergi beli line. Nampak tu dah? Hukum dia boleh ke tak? Teringat malam. Hukum dia boleh ke tak? Nah, dalam mazhab imam kita Syafi'i tak leh sama sekali. Tak leh. Nah, hanya dia kata lock widuk situlah kerana bila kita lock widuk situ ia ada harapan untuk ambil manfaat dengan dia walau fi wajhim minal wujuh. Dan jikalau pada satu wajah sekalipun ada harapan. Balas mana? Ada di kalangan fuak-fuak hak beli tanah kawasan itu, ada hak Islam seorang dua, boleh jadi dia hidup kelik semula. Jadi bila lagu tu dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak boleh kita nak jual. Hidup situ. Nak jual tak boleh. Itu dia. So lagi dalam pendapat bagi Imam Ahmad Ibn Hanbal, ia kata dibenarkan tabdil, dibenarkan tukar. Artinya kita
tempat ni kita tukar jadi mata duit, ambil duit ni giwat tempat lain. Ada jalan. Tetapi dia kata pekerjaan tersebut kita nak pandai-pandai tak boleh, hanya terserahlah kepada hakim ataupun qadi atas ijtihad dia. Kita nak pandai-pandai tak boleh juga. Teringat dah. Ni tempat kita ni tak ada berlaku mana lagi sapak bumi tempat kita ni tak ada maju mana lagi. Tapi di tempat hak maju-maju dah, bukan benda ni sudah berlaku di beberapa tempat dah. Nah, ingat. Maka baginya jadi hak saat ni tu kalau kita nak dobek sikit boleh situ, dan tertegah daripada melakukan suatu pada harta itu. Buat gini, ini ditanggungkan pada wakaf mutlak, ditanggungkan pada wakaf mutlak. Maka dibenarkan melakukan suatu pada harta itu dengan penilikan bagi nazir, dengan penilikan bagi nazir lagi pula suatu itu bertambah maslahah bagi harta wakaf itu, bertambah maslahah bagi harta wakaf itu. Adapun pada wakaf yang disyarak oleh wakif, yang disyarak oleh wakaf, yakni yang mewakaf, maka diikutkan sebagaimana syaratnya, berarti mulai surah. Ada baik saat ni. Ia kata saat ni bila seorang tu wakaf harta dia, maka tertegahlah daripada melakukan sesuatu pada harta tu. Nak buat apa tak boleh dah lah. Nak buat apa tak boleh, nak duduk sekung itu. Takut miskin lagu tu. Duduk sekung itulah. Tengok dulu. Jadi bila seorang tu dia berlafaz wakaf bidai tanah, dia kata sini tertegahlah daripada melakukan suatu pada harta itu. Mana nak buat apa tak boleh dah lah. Nak buat apa tak boleh dah. Tak boleh berlaku ke kan? Situ ya tubik dua masalah. Nombor satu, dia panggil wakaf mutlak. Balah mana wakaf mutlak? Wakaf dengan tak ada syarat apa sekarang. Aku wakaf sebidai tanah. Aku wakaf sebidai tanah lillahi ta'ala. Itu dia panggil wakaf mutlak. Maka dalam bab wakaf mutlak ni,
bila kita wakaf, bila kita berlafaz wakaf lagu tu, barang sana sudah terkeluar daripada milik kita pada ayat sana. Lepas tu nak lock widak sekor itu. Ia kata boleh kita melakukan sesuatu di harta wakaf, di mauquf tu dibenarkan. Tapi benar pun syarat dua. Dengan dua syarat. Nombor satu, kena serah kepada penilik ke bagi nazir. Apa dah tu? Kena kita tanya nazir. Nazir tu siapa dia? Orang jurubicara harta wakaf tu. Kena kita tanya dia, tanah sebidang tu demo wakaf tu. Lepas tu kalau duk gitu tu nampak dia naik faham sebelah penuh dalam ni tu. Tak boleh buat apa dah. Nazir kata lepas tu, mu nampak kita ni nampak kok mana weh. Demo pok tu baik. Senda beri nak buat gitu. Syarat gitu-gitu hak yang kita nak buat sana itu benda yang boleh menambahkan manfaat bagi wakaf. Faham tak tu? Maka boleh. Jadi pada hak wakaf mutlak ni boleh kita guna dalam mauquf tu, boleh kita retahnya dengan dua. Satu, terhenti di atas izin daripada nazir. Yang kedua, syarat retah sani bercara dalam benda di mauquf tu dengan retah yang boleh memberi maslahah, yang boleh menambah maslahah bagi al-waqfi. Tu dia. Kita nak kira jadi hilang maslahah. Dulu manfaat yang banyak dalam harta wakaf ni. Lepas tu kita gira tu menghilangkan manfaat bagi harta wakaf. Ia panggil khairat turun. Maka hak tu hukum dia tak boleh. Tak boleh. Satu. Itu ia panggil wakaf mutlak. So laginya ia panggil wakaf yang disyarat oleh wakif. Dalam minhaj dia katakan wa iza syaratal waqifu uttubi'a. Dan apabila mensyaratlah oleh wakif uttubi'a, nascaya diturut ke syarat dia. Walah mana? Satu orang tu dia wakaf sebidang tanah. Ketika dia wakaf tu, mari dalam bentukkan kebun getah. Pas dia katakan sebidang tanah hak aku wakaf dalam bentukkan kebun getah ni, bila habis kulit, habis pun nak guna tak boleh, maka mu tebal tanah lain. Itu syarat dia panggil. Ya benar lagu tu. Pada ketika tu uttubi'a, nascaya diturut ke syarat dia. Boleh buat. Itu dia. Tak ada belik mana dah. Tak ada belik mana. Kita besok cara satu kis di majlis. Inilah nak wayak buat kita ni. Jangan duk tema'ah sangatlah benda-benda pesing hot. Nampak kata nak jadi rusak ramai. Ceritanya gini ceritanya ada satu orang tu pak dianya ia wakaf tanah untuk buat masjid, untuk tapak, untuk buat masjid, untuk masjid. Bukan untuk tapak masjid siap dah tapak dia. Pagak terimeh dak nak tanah lagi lah. Masjid kita ni sepik ni weh. Mana nak buat jambe, mana nak buat bahasa ta'am, mana nak buat tempat mengaji qiraati. Jadi sepik masjid kita ni. Ginilah. Aku nak minta tanahmu lah. Ada dalam 3 mbek lagi ni nak minta tanahmu. Pak dia kata, minta kok mana tak imeh? Dah lah, mu pun faham lah. Hak tengah dah. Kalau mu boleh wis saja molek. Kalau mu tak siwi saja pun tak apalah. Aku nak kira cucur duit dengan secara halah-halah. Setujulah dia antara Tok Imam dengan pak dia tu setuju.
Nak wayak cerita dah. Bila setuju tak ada apa. Tu email pun bila kata tanah ni jadi hak masjid dah. Ayah sipai proses cara dia lah. Takut orang belakang susah Ya buat lagu mana? Ya buat pagar. Buat pagar daripada pagar dah dia hubung pagar terus pergi likung tanah hak baru ni. Habis. Lama dah. Cumanya silap sikit je. Silap sikitnya pok dia saat ni. Pok dia hadap kira dengan tu email dah. Pok dia hadap kira dengan tu email tu sudah dirah siap dah. Tak ada apa dah. Balik pok dia pun jelas hati lah. Balik tu email pun tak ada apa dah. Cuma pergi silap sikit. Nama dalam cenduk dia tak ada lagi Allah jadi masalah besar. Ni ingat molek deh. Ingat molek. Duk mari pok pun mati lama dah lah. Kak nak bawa aku 3 bulan dah. Nah. Jatuh mari dia anak ni. Moga surat cenduk duk dia ke. Surat cenduk tu nama pok dia penuh-penuh. Duk bawa cenduk tu. Bawa cenduk tu mula-mula sekalinya ya tubik qadiyah peradainya tu email rapah tanah pok dia. Tengok lagu. Tu email rapah tanah pok dia. Tu email kata rapah kok mana aku kira bercara sudah dirah habis dah dengan orang tua mu. Kira bercara kok mana dia kata nama dia jadi nama pok dia lagi ni. Tu email kata betul hak tu segi undang-undang. Di segi hukum syarak tanah ni pok muwakah ke masjid dah. Senyak sutah. Senyak sutah ya orang kita ni ya ada pesen hak orang duk gosok belakang teh. Kalau jenis lagu tu ya ada sangat ai mu kena lawan. Kalau mu lawan benar mu ni. Sebab nama pok mu. Pahmu pula je ada orang pujakan moraduk. Ya naik angin semula pula. Jangan jadi pesen tu deh. Nyanyi orang tua kita duk dalam kubur ni. Jangan jadi lagu tu. Naik angin semula pula. Akhir-akhir ia pergi mengadu siapa disang. Sudah lah dah. Bila siapa disang tu email pergi rumah. Bapa tolong ya tu. Minta we majlis tolong nak buat lah mana ya ni siap ya tu. Kaki duk legok dah sebelah ni. Amba kata masuk tu email. Legok ni tempat berehat atau kita kerja agama letih-letih ni masuk berehat legok. Banyak orang kata ulama-ulama dulu masuk duk berehat legok tak boleh kata lagu tu. Malu kok orang tu masuk duk legok ni tu email hipik tanah orang. Cemar ya kata lagu tu. Faham apa nak tolong lah mana ni kata. Majlis pun nak tolong tak boleh tak email ni muka nama demo ni. Kita pun kesian kita email panggil tanai mai kecek. Tanai hak tu lah hak nak jadi pegawai bagi anak dia tu. Kata tanai buku ni boleh tak tanai pisah lah menyelik lah kok mana pun nyanyi ni nak ambil tu email boh legok ni bukan-bukan ni kata. Tanai kata nak buat lah mana ya kata. Nak buat lah mana. Tak ada payah apa ni ya kata nama demo ya kata. Sebab tu hari ni tanah wakaf kalau kita beli tanah orang giung selalu. Giung lalu dah. Lah ni kerajaan pun dia menggalakkan supaya kita own we jadi hak tengah. Jangan duk jadi nama orang nanti jadi masalah belakang hari. Patut akhir sekali ia pun lama dah. Duk naik lagi buat 3 kali naik itu nampak ura-ura tubiknya sah ni dia nak keras ni benar dia. Tu email berlepas dah lah. Nak buat lah mana. Semaya hajat tak boleh pergi dah ni. Akhir sekali amba kata ginilah. Kita mari hari ni kita panggil 3. Satu orang majlis ada sekali. Yang keduanya tanai ada sekali. Yang tiganya tu email orang hak kena ada sekali. Kita mari kecek nak cari jalan keluar kok mana. Tak usah kecek sore-sore. 3 orang ni mari kecek we ada sekali belakang. Dengan takdir Allah Ta'ala nya deh.
Jadi tanai pun ia pun tepat haya nak tolong juga kita ni. Tapi jangan masuk tanai wasanung lah. Hak besing kecil masuk sebab kita ni. Nah. Tu. Dia kata gini. Dia kata ada ke tak? Di kawasan tu orang tua-tua hak sezaman dengan pak dia. Tengok tu hanya buka jalannya dah. Ada tak di kawasan tu orang hak tua-tua hak sezaman semasa dengan pak dia? Tu Imam jawab kata, hak jantan-jantan tak ada dah ya, tak ada hak tino. Pula dah. Ada hak tino, hak jantan tak ada dah, mati habis dah. Ada hak tino ada. Dia kata hak tino ni boleh kedak tak tahu ni. Tak apa tu Imam kata kalau hak tino nak apa orang wayak kita nak buat kereta lagi. Tengok dah. Akhirnya dia kata ginilah, coba buat kita tengok, tapi kita tak jamin ni saksi tino ni tak tahulah nak keras setara mana ni. Dia buat pergi hari tu dalam 15 orang. Hak tino saja. Tino tua-tua hak sezaman dengan pak dia. Jadi bila naik kisan hanilah kita nak ayat tersatu ke aib orang Islam. Allah duk kacau apa siapa tangga tu kelebihan nak tepo. Pas kalau ambil hak tu pun bukan dia cukup dengan hak tu, bahkan kau teruk tambah ke kalau ambil hak tu pun. Akhirnya buat toknya saat ni. Toknya dah lah. Naik di sana dah. Orang tanya, sungguh tak kata pak dia ni sudah buat siap dah dengan Tok Imam ni, tanah ni. Jadi tanya seorang pun jawab kata, hak amo tahu zaman tu gitu. Tanya seorang pun jawab tu, hak amo tahu zaman tu gitu. Jadi semua tu jawab si iya sekata berlaku. Moga hak nafsul amrinya begitu sungguh. Nak kita jawab lah mana? Nah, akhirnya mahkamah kerak menai Tok Imam. Tu dia. Menai Tok Imam. Tok Imam tu tak apa, cahayalah hari ni nya. Klik gitu kok, magah lalu lah. Hani ingat deh, kita jadi Tok Imam ni kalau bersabit dengan wakaf, tanah wakaf masjid kena beringat benar-benar. Kena beringat benar-benar. Bila nyata kata nama tu masih dak jadi hak orang, kita pisah selesai masa kita ni. Nanti anak cucu yang mari belakang hari jadi seperti ni pula. Nah, sebab itulah lani ni dah. Jadi puak kita juga dah ajar ni. Puak kita juga dah ajar. Hasil daripada benda-benda tu dah. Lani. Kalau kita nak cuk tabiah masjid, kita nak daftar masjid, jadi sah di segi undang-undang. Syarat salah satu daripadanya, tanah tu kena wakaf. Mari dah. Syaratnya salah satu daripada nak luluh cara nak daftar wisah di segi undang-undang tu, syarat salah satunya tanah mesti kena wakaf. Jangan milik siapa-siapa. Pasal apa? Kerana nak mengelak daripada saat ni. Buat kita juga ada uaknya dah. Tu ingat molek. Kita pergi pada kitab pula. Maka baginya 4 rukun. Nombor 1 yang mewakaf. Kita baca turut Jawi deh, turut logat Jawi. Nombor 1-nya yang mewakaf. Yang mewakaf di sini ni yakni tuai bagai. Tu yang mewakaf. Kalau dalam Arab ia panggil wakif, tuai bagai. Orang hak nak juru berlafaz dengan wakaf. Nah, ia mewakaf ni syarat lagu mana Disyarat pada ia mewakaf kepatutannya bagi membuat kebajikan.
Itu syarat dia. Syarat pada yang wakaf ni, orang yang patut mengerjakan kebaikan, orang yang boleh buat kebajikan. Sekiranya kalau dia buat benda-benda kebajikan ni, syarat iktibar dan kira. Tafriq dia. Maka tiada sah wakaf kanak-kanak. Tak boleh. Idafah masdar pada fa'il tu. Maka tiada sah wakaf oleh kanak-kanak. Budak nak pergi belapa wakaf tak jadi. Pasal apa? Kerana dia ni bukan dia ahli bagi tabarruk. Tu tak jadi, kanak-kanak tak jadi. So lagi hak tak jadi pula. Dan dia gila. Tak boleh juga. Hak gila. Gila apa ni? Gila dengan secara berterusan dan berpanjangnya. Ia galik dalam fiqh kita ni bila itlaq gila hak secara berpanjangnya. Baik pada bab saksi, baik pada bab wali dan bab lain pun bila itlaq kata gila, maka muraknya gila yang berpanjangnya. Kena tanggung kot tu. Ada pun gila hak berputusan, hak tu kena tengok. Dia yang gila tak leh weh, orang gila nak wakaf tak leh. Pasal apa? Kerana dia ni bukan ahli bagi buat kebajikan. Kalau dalam kitab Arab dia kata laisa min ahli tabarru'i. Dia ni bukan dia ahli untuk buat tabarruk. Tak ada. Dan yang dikerasi atasnya atas yang. Kawan ni dia kena paksa. Kawan ni kena kudemo. Maka tak boleh. Kalau dia lafaz wakaf pun tak jadi. Tu kata dan yang dikerasi dia atasnya atas yang. Tu syarat balik orang tua nak wakaf. Lepas tu syarat hak kata kena barang tu jadi milik dia tu tak kena wayak dah lah. Kena barang tu jadi milik dia hak tu tak kena wayak dah, kerana hak tu maklum dah. Bila barang tu bukan milik dia, dia nak wakaf kat mana benda bukan milik dia. Yang diwakaf atasnya, ia panggil mauqufun alaih. Mauqufun alaih. Ya ada selaginya mauqufun bih. Benda hak yang kita nak buat wakaf tu, hak tu panggil mauqufun bih. Selaginya, dia kata yang diwakaf atasnya atas yang. Disyarat padanya pada yang diwakaf atasnya ni ketentuan yang diwakaf atasnya atas yang saat ni. Syarat kita kena menentu. Yang diwakaf atasnya tu syarat kita kena menentu. Sekolah ke, pondok ke, masjid ke, orang ke, dia kena tentu. Dia kena tentu. Tu. Balah mana tu? Yang diwakaf ketentuan yang diwakaf atasnya tu. Seorang atau berapa orang. Kena baca molek kitab tu lah. Baca molek wakaf tak tukar lu tak erti masalah lalu dah lah. Yang diwakaf atasnya tu syarat kena ta'yin, kena menentukan. Balah mana menentukan tu? Seorang ke kalau kita nak wakaf atas seorang atau berapa orang. Aku jadikan kebun aku sebidang ni wakaf di atas pelajar-pelajar bagi pondok ni. Tu bibar apa orang tu? Aku jadikan kebun aku sebidang tu wakaf bagi si Zaid yang mengajar di pondok ni. Dia panggil wakaf khas lagu tu. Sah tu?
Nah, balik orang hak kita nak wakaf wif dia tu, syarat kita kena menentukan. Ingat deh. Tu dua. Balik tuai juru wakaf, syarat dia tu kena ahli bagi tabarruk. Tu balik orang juru wakaf. Balik orang hak nak terima wakaf, kita kata gitu. Balik hak nak terima wakaf ni, syarat kena menentukan. Siapa dia menentunya? Tuai saat ni. Tuai saat ni. Dia kata seorang atau berapa orang. Seorang mana, berapa orang mana yang dapat memilih akan suatu yang diwakaf itu. Pula dah weh. Sifat tu. Seorang mana? Kok yang dapat tu kita nak sifat dana tu. Yang dapat jelah dah tu. Yang dapat memilik, tengok ia tulis memilik lagu tu. Nah, kalau tu hak kita duk guna sekarang, ia kena tulis dengan kaf. Memilik dengan kaf. Nah, tapi tak apalah, ia tak ada halusi mana, bacanya begitu dah lah. Bacanya memilik. Seorang atau beberapa orang, seorang dan beberapa orang yang dapat memilih akan suatu yang diwakaf itu. Mau kali gitu serupa juga. Serupa juga pada masalah kita wakaf di atas seorang, wakaf di atas beberapa orang ni, syarat nak sama dengan wakif. Mana? Jangan orang tu orang gila. Hak nak terima wakaf tak? Sebab orang gila, dia nak milik tak boleh. Ataupun kita kata, hak nak terima wakaf tu pula, syarat jangan dia tu kanak-kanak. Sebab apa? Kerana kanak-kanak dia nak milik harta tak boleh. Betul tu nampak sama. Sama tu. Sama ke mana? Di antara wakif dengan mauqufun alaih, nampak nak sama betul tu. Tu dia. So, atau ketentuan pihak yang diwakaf atasnya, ini atas pada kata ketentuan yang diwakaf atasnya seorang, atau ketentuan pihak mana? Pihak yang diwakaf atasnya atas yang sana. Boleh juga weh. Jadi yang diwakaf atasnya ni bukan dia orang. Bukan dia orang dah. Hanya ia panggil pihak yang tertentu. Balah mana hak pihak yang tertentu? Kita kata satu orang wakif, dia kata gini, aku wakaf kebun getah aku sebidang bagi masjid sekian. Tu masjid itulah ia panggil jihatun maksusah, jihad yang tertentu. Nah, aku wakaf kebun sebidang bagi masjid sekian nama. Tu segala hasil mahsul bagi kebun tu kena kita tasaruh pada masjid tu. Nampak tu nah? Inilah timbul satu masalah dah ni. Jamai kita nak mula buka masjid dulu, kita buat masjid sudah pada kita buat masjid siap. Tu email hak zaman tu. Kita ni tak boleh duduk ni. Kita kena cari kebun wakaf sebidang. Cari kebun wakaf sebidang. Nah, boleh tanah belanai juga lah 2-30 ra lah. Pakat usaha tanah buat hasilnya, akhir boleh duk mengalir hasilnya untuk naik pada masjid ni.
Tak ada apa. Duk mari masjid hak ni demo pakak tinggal habis. Giwak masjid lain pula dah. Nah. Giwak masjid lain sudah siap. Soalnya boleh hendak kita nak ambil hasil hak ni gi bantu pada masjid hak lain hak baru buat. Ha tu. Nah, jadi kalau kita tengok di sini, dia panggil ketentuan pihak yang diwakaf atasnya. Bila ada penentuan lagu tu, maka kita nak ambil bagi ke lain tu, hukum dia tak boleh. Walaupun hak lain saat ni tu masjid juga tak boleh. Ingat dah. Tu dia. Tu kata atau ketentuan pihak, hak ni bukan seorang dak lah ni. Pihak yang diwakaf atasnya atas yang. Syarat pula. Nah, pihak yang diwakaf ke atasnya tu pula yang dengan itu pihak jadi kebajikan. Tu syarat gitu lagi. Kalau kita kata dia menentukan pihak juga, tapi pihak tu tak jadi kebajikan yang bahasa syar'i, maka tu tak boleh juga. Tak boleh lagu mana? Yang ni tak sah mula dia nak wakaf untuk menentukan jihad tu. Tak sah mula lagi dah. Tu dia. Tu kata yang dengan pihak yang diwakaf atasnya tu jadi kebajikan. Balah mana misal dia seperti masjid, tak apa tu dia. Nah, masjid yang panggil jihad tertentu tu, pihak tertentu. Nah, atau madrasah boleh juga. Kita wakaf sebidang kebun ni untuk sekolah ni. Kita wakaf sebidang kebun ni untuk pondok ni. Boleh. Nah, atau fakir miskin boleh juga. Dia panggil jihad tertentu. Lepas tu fakir miskin ni pula, kalau dia mari tubik dalam bentuk ke umum ni dah, ikut fakir miskin di kawasan mana pun boleh. Tapi kalau dia menentu fakir miskin yang ada pada kawasan ni, tentu pada waktu tu kena tengok balik wakif tu dia buat bentuk ke mana. Atau fakir miskin, atau kepada orang yang menuntut ilmu boleh juga. Aku jadikan sebidang kebun aku ni, yang ni hasil bagi sebidang kebun ni belanja untuk sara orang mengaji, boleh. Nah, lepas tu orang mengaji hak mana tu? Kalau dia itlak, hak tu boleh berlaku. Tapi kalau dia kait orang mengaji di kawasan ni, orang mengaji ilmu syarak, orang mengaji secara itlak, tu tengok pada syarak hak dia kata. Tengok pada sirah. Tengok pada sirah hak dia kata, adakah dia kata mari itu tubik di dalam syarak ataupun dia kata tubik dalam rupa itlak. Tu dia. Atau bagi mekapankan mayat yang miskin. Itu panggil jihad tertentu juga tu. Nah, aku jadikan hasil kebun aku sebidang. Aku jadikan sebidang kebun ni untuk belanja bagi kafir mayat orang yang tak ada. Tak ada apa. Ambil buat guna hak tu. Tu ia panggil syarat balik yang diwakaf atasnya. Jadi dengan secara kesimpulan syarat balik yang diwakaf atasnya tu kena menentukan. Nak wayak situ je, kena menentukan. Nak mari dalam betulkan umum barang tu tak boleh. Tak boleh. Kalau gini ni Ya. dia wakaf sekarang dia wakaf kita. Kemudian dia wakaf kata kalau dia mau ngaji 20 tahun
Ia panggil takkid dah. Ia dalam bab wakah ni dua perkara hak tak leh. Satunya ta'liq, yang keduanya takkid. Tu dia. Ia tak leh. Dua perkara hak tak leh, terlupa nak ayat tadi awal-awal mu je tanya. Jadi dalam bab wakah ni dua perkara hak tak leh. Satunya takkid, mesakak ke masa. Hak tu tak leh. Aku wakah sebidang tanah ni masa 10 tahun, tak leh. Nah, tu dipanggil takkidul waqti, mesakak ke masa wakah. Hak tu hukum dia tak leh. Yang keduanya ta'liq. Aku wakah kebun ku sebidang ni apabila aku mati. Aku wakah sebidang kebun ni manakala aku mati. Aku wakah sebidang kebun ni selepas pada aku mati. Hak tu yang panggil ta'liq wakah dengan mati. Hak tu pun tak ada ke. Tu dia. Habis kata tu. Kemudian dia kata jim suatu yang diwakaf. Ini yang panggil mauquf. Kita berhenti sekat tu dulu. Kata dia jim suatu yang diwakaf. Wallahu. Itu dia panggil cara kita nak menyapai kepada wakaf. Dah. Ialah ni oleh kerana teknologi zaman baru ni dah. Pelik-pelik lah timbul masalah. Nanti yang mana wayak satu masalah lagi kalau ada masa. Dia tanyanya, dia kata boleh ke tak? Demo ada wayak kata nak wakaf wak sejik wak apa dah. Lepas tu demo buka line. Apa kita tu duit pun orang pakai orang dengan tarasak tu jugalah. Gitu dah. Nak ayat tu mudahnya lah ni. Tapi duk jadi sikit situ orang buat kebajikan. Walau cara mudah tahu mana pun duk jadi geleding geliat. Tak suka jugalah nak buatnya dah. Itu dia. Jadi boleh dak lagu tu. Nah, dia mau buka line kok wayak kata masjid kita ni berajak pada belanja untuk nak menyempurnakannya sekian. Apa tu kita buka saham untuk terima wakaf. Itu dah dah. Agak kita pun duit orang dengan tarasak lalu masuk di dalam banci ya tak. Boleh dah. Kalau kita tengok di syarat hak kita mengaji saat ni tak apa. Nah, kerana apa? Cukup dua syarat dah tu. Satu, kita ni panggil ahli bagi tabarruk. Kita ambil sah tu dulu. Dia panggil syarat balik wakif. Syarat balik mauqufun alaih kena ta'yin. Apa? Gak bila kita tengok gambar dalam line tu, kita boleh reti kata ya. Dan mana nak buat masjid ni? Nah, dia mana buat masjid ni dah. Dia panggil ta'yin itu. Boleh, nampak boleh. Tak ada apa. Nah. Itu dia. Ya. Ya hak ni kita mengaji dah dalam kitab wayah ni dah. Kita mengaji dah. Cuba tu email klik pergi baca dalam bab tu. Baca dalam kitab wayah ni. Kita mengaji dah. Dah. Support.
Dia kalau berkakah tu dah. Kalau berkakah jangan bumi lah, jangan tapak lah. Kalau berkakah tu hak tu ada jalan spek-spek. Tapi sepama kata saat ni lah, kita nak tasarruh tu molek sekalinya kita melalui hakim ataupun qadi. Jadi kita tulis reka lah, tulis reka 1, 2, 3 tu batu awak sini. Awak lagu tu. Gambar tak ada tak apa. Tak mesti. Surat pertama ni ia kata di kampung kami hendak mengadakan syarikat mati. Diharap babo bagi cara-cara dalam menyusun syarikat mati. Dan adakah boleh hendak cabut persen duit kepada orang yang mengutip duit syarikat mati? Dan adakah boleh duit yang dikutip semua dapat 10,000, tetapi yang dihendak guna untuk pada pengurus si mati 8,000 saja, 2,000 lagi cadar untuk mengurus di belakang hari. Jadi ia nak suruh hamba rakyat cara menyusun syarikat mati ni, ia tak boleh suruh hamba rakyat sebab kalau suruh hamba rakyat ni supaya hamba wak-wawi demo, lepas tu demo klik ke hayung tak naik. Bila hayung tak naik paling weh kita pula. Tidak. Kita wak-wawi demo. Bah demo klik ke hayung tak naik. Wah hak hamba wak weh. Wabah ni tak reti wak-wak lagu ni. Lalu tu kita tak sah wek hamba rakyat. Cara nak susun syarikat mati amo nak lagu ni. Dan kita tengok pengalaman hak demo dak wak dah tu berjaya ya wak gini weh. Kita nak buat syarikat mati ni takluk kita tu luas mana? Takluk kita tidak takluk kita. Yang ni kita nak guna takluk ahli syarikat mati tu luas mana? Maka kita pilih di kawasan takluk kita luas tu hak kita nak tu dah. Kita pilih wakil bagi tiap-tiap kawasan. Supaya mau buat rumah lagu tu. Kita dah buat berjaya rumah dah. Kita pilih wakil bagi tiap-tiap kawasan tu, kita mari mesyuarat untuk buat, orang kata buat ketika syarikat mati kita. Tu dia. Lepas tu kita fok kita tu lah. Nak menentukan cara dia lagu mana, nak kutip berapa kok seorang, nak kutip kira rumah ke kira kelamin. Nanti kita menentu untuk jadi kau bangkap wayak sasian dalam fok kita sendiri. Tu dia panggil kita wak-wak sendiri, kita hayung sendiri. Tak naik lagi, tak boleh nak bersepu ke orang lah, bodoh kita dah lah. Apa dah tu? Lagu tu lebih kena pada tepat. Kemudian ia tanya kata, bila kita kutip mari, boleh ke tak kita nak cabut persewi pada orang mengutip? Hak ni boleh tak bolehnya keputusan dalam hak kita mesyuarat ni. Kalau dalam syarat tu kata fuak kita semua fuak mengutip 5 orang ni dah, jangan banyak orang sangat, lambat siapa. Ni pengalaman apa? Kalau pengutip banyak orang, lambat siapa. Pengutip ni jangan banyak orang sangat. Sebab mudah kita nak telusur belakang hari. Jadi kita buat dalam kau bangkap kitanya, boleh kita benar cabutnya 5% ke 3% ke untuk sagu hati kepada si mengutip. Kita setuju lagu tu dibenarkan. Dia tanya lagi. Kutip marinya boleh 10,000. Lepas tu hak kita nak gunanya kita menentukan 8,000 je kita wih. 2,000 lagi ia panggil taruh sebagai ikhtiar beringat, takut-takutnya mari mati panggil mati dengan secara
berbilik orang. Kita pergi apa kita pergi rabuk ambil duit lain tak teruk sangat. Nah, kita pergi nyambil duit lain tak teruk sangat, moga kita belak taruh dah ni. Setengah-setengah hak kita. Ini pun serah kepada kita sendiri menentu di dalam kau bangkap hak kita mesyuarat saat ni. Abang kata kalau kita buat lagu tu lebih kena pada tepat. Buat lagu tu. Nah, lepas tu so lagi mesyuarat kita ni kena ada jangan lama sangat. Kena mesyuarat semua. Mesyuarat semua 6 bulan sekali ke 8 bulan sekali ke, kalau nampak atas kerja kita duk lenik molek, setahun sekali ada mesyuarat semua. Kerana apa? Kerana kaedah kitanya dah huruf pak kita ni yataghayyaru bi taghayyuril azminati wal amkinah. Ia jadi berubah dengan sebab keadaan masa berubah, dengan sebab keadaan tempat berubah. Lalu tu dalam kita nak menentukan satu-satu benda dalam syarikat mati ni, molek sekali kita pergi menentu dalam syarat umum. Hak tu ia panggil kena pada tempat. Molek ni. Jadi di hari ni ya. Ya sebenar syarikat mati tu pun tak kena dah kecek lagu tu. Syarikat ke mana kawan ni mati. Tak kena dah tu, tapi tak ada arah lah. Maksud syarikat mati gini. Molek dia tanya tu dah. Syarikat mati ni, dia nak hidup syarikat dengan orang mati, dia tak boleh semata dah. Tak sah mula dah. Maksudnya gini, kita ambil persetujuan daripada puak kita dalam takluk saat ni tu, menentukan bahasa kita ni nawi ada sumenge bila berlaku mati satu-satu orang. Ia panggil syarikat mati, ia panggil idafah apa lagu Tuhan. Susah juga nak kira nahwu kita dah. Syarikat mati. Idafah apa lagu tu? Yani kita nak buat tabarruk untuk pada si mati. Tu mana syarikat mati? Khairat mati pun tak apa. Kalau tukar buah khairat mati boleh dah. Syarikat mati lipat dia mau gitu ibarat siap. Nah. Tanggung pada lurah. Ia jadi ia panggil jadi hakikat urfiah panggil lagu tu. Syarikat mati yakni satu tabung yang kita kupuk untuk nak bui khairat sumenge pada si mati. Gitulah dah. Tu syarikat mati. Apa tu ia tanya tak jadi pesaka kedau. Jadi kalau mari dari betul ke khairat mati tak jadi pesaka. Bahkan kalau dia mau kata jadi pesaka pun kita jawab ginilah kerana kewarasah dia tu. Mungkin ambil hak lain, hak ni sah ambil lah. Jawab itulah dia. Jawab panah-panah itu. Mudah nak makan pesaka hak ni tak sah ambil lah. Mungkin ambil hak lain. Ya tinggal banyak lagi hak lain. Hak ni hak dia. Masa dia hidup tu, cita-cita dia tak sewak pesaka dah. Untuk sah ambil hak ni. Nah. Tu khairat mati comel. Tukar khairat mati. Surat banyak ni. Kalau banyak ada pun jalan lagi apa dah? Ya. Kalau banyak ada pun tak lagi. Berjalan lagi tak ada apa. Tak usah buat pesaka lah. Tak usah buat pesaka. Jadi banyak pada. Macam tu 50 pada banyak. Tak jadi tak katuk. Apa lagi? Buat banyak. Buat banyak dah. Hak majlis boleh 50,000 lebih dah lah ni dah. Apabila ni duk katuk lagi ni dah. Hak majlis buka dah lah ni. Duk katuk lagi dah. Masa pun duk katuk lagi lah ni. Sangat-sangat mati saya lihat dia apa kui. Jelas dah. Hak ni dia mau tanya nak serupa juga dengan surat baru ni. Dia tanya panjang sikit. Dia kata misalnya seorang hamba Allah mereka mau pergi ke Mekah, ke Makkatil Mukarramah untuk mengerjakan umrah. Kemudian masuk Tok Seh
Masuk tok seh ni mana dia pergi kira bercara dengan tok seh tu lah. Tu mana masuk tok seh. Dia kecek masuk tok seh, kerti dah tu. Bayar duit harga tamai kapal pergi baliknya 30,000 baht misalnya. Pada permulaan bayar dah 30,000. Nah, tiba-tiba datang penyakit COVID-19. Maka tutup negeri, tak tahu bila lah akan dapat pergi. Di pihak kami anak jemaah ni, dia kata di pihak kami anak jemaah ni mangsuh. Dia tulis bahasa Arab. Kita tak ada nak mikir lah bahasa dia mau capur Jawi Arab ni. Dia kata di pihak kami atau anak jemaah ni mangsuh tidak mau pergi dah. Dia tak segi dah lah. Dia tak segi dah. Tu mangsuh ni mana batal tak mau pergi dah lah. Dia tak segi dah. Sebab orang katuk negeri lah ni dah. Lepas tu hak ambil tahunnya mesyuarat, mungkin mesyuarat di bakak ni, haji pun masih jadi 4 tahun lalu lagi tahun ni. Haji pun jadi banyak fok perakapkan tu jok lebih dah. Dia mau tak segi. Nah, apa agak bau ni dia mau tanya kata boleh tak kita nak cadai tu imam tarawih bulan puasa ni? Ada dia mau tanya dah bau ni dah. Ya sebab tu imam tarawih ni kita kena pergi bubung awal. Nah, hak ni hamba kata lah ni tu istihar daripada pihak-pihak tertentu tak ada lagi. Lalu tu kita pergi kaya bela-bela tu nampak tak salah. Dah. Tarawih kita ni sebulan lebih dah. Dalam 50 hari lagi. Tak apa dah. Tak apa 50 hari dah weh. Alhamdulillah. Tidak mau pergi. Lepas tu dia tanya, hak tempat dia nak tanya, nak minta duit tamai kapal di tok seh. Harap bayar balik mari. Bila dia nasah tak segi, dia nak kelik lah duit dia tu. Muka dia tak segi ke dah. Tok seh kata tidak boleh kerana duit itu telah puhacu. Tok seh jawab. Nah, tok seh kata duit ni tak boleh ambil kelik dah. Duit ni hancur lebuh habis dah. Hancur lebuh dia hidup puhacu di mana? Tu kena tanya kelik sikit tu. Dah. Hak ni dia mau jangan tanya kita lah, kita tanya tok seh tu. Dah. Tu dia. Hukum syarak dalam agama Islamnya balah mana? Jawabnya bagaimana ke hukumnya? Gini. Jadi hak tok seh jawab kata duit tu tak boleh ambil kelik dah sebab duit tu hancur dah. Nah. Itulah kita kena pergi tanya yo, hancur duit kami 30,000 tu tok seh ambil buat apa? Tu dia. Kalau dia jawab kata, duitmu ni ke hak 30,000 ni lah duk kira bercara duk urus mu nak pergi ni hak sewa rumah sana pun aku pergi bayar siap dah. Aku pergi bayar siap dah. Lepas tu harga ni bayar habis dah. Kalau hancur mari dalam betul ke tu nampaknya kita nak pergi dakwa kelik tak boleh dah lah. Sebab apa? Kerana tok seh bayar guna siap dah. Cuma duk nanti hari nak pergi tu dia nak minta tambah untuk nak buat harga perjalanan pergi tu je. Segala-gala hak dia duk urus tu beres belaka siap belaka dah. Habisnya 30,000 ni. Jadi kalau tubik dalam betul ke tu nampaknya kita nak ambil kelik tak boleh dah. Lepas tu tok seh kena ganti ke tak tu? Jawabnya tak sebab ia bukan dia pergi buat benasa dengan sengaja dia. Nah, tak ada kena domel dah tu. Jadi dia panggil sama-sama rugi dah lah. Nampak dah tu? Tapi kalau tok seh jawab kata, hak aku belanja tu habis kita dalam 10,000 je. Hak belanja secara mubasyarah dah tak? Lepas tu ada lagi 20,000 tu, tu dah ada. Hak ni nampaknya bila tuai dia tu nasah tak segi, kita kena bayar kelik. Bayar kelik tu dah. Bukan bayar kelik 20,000 sebab hak ada tu tak lah. Berkecek dengan tuai dia lebih kurang. Habu yang susah lelah letih aku sikit sebanyak. We adalah sagu hati katik untuk aku. Tuai kata tak apa. Gigot tu.
Dah. Jadi gi bubuh kata hancur tu kena tafsir situ. Balik tok sah pun kita jangan tarik sangatlah. Bila kita pergi wayak atas hancur tu, kita kena tafsir satu persatu, ui balik si tuan duit tu boleh terima. Kata, oh, ya, tak apa. Nah, ya gini ya tak sah, ya lebih arif benda ni. Tak kaya kita pergi hari ni, lepas tu pergi siapa di Madinah, pergi siapa Mekah, baru nak kira bercara harumah pak nak duduk. Bukan gitu. 3 bulan nak pergi tu, kena cara dah dengan tuan rumah sana. Kau tak sah ya, duit pergi siap dah. Bayar menyewa rumah ni. Hak tu kita nak pergi dakwah kelik tak boleh dah lah. Sebab apa? Kerana dia jalan tu turut cara-cara aturan dia dah. Hak ni kak, walau kita nasah sekalipun, ia panggil sama-sama rugi. Nampak dah? Tu dia. Surat ni pula ia tanya kata 2 kali dah tuan surat ni dia tak puas hati tanyanya. Satu ia tanya gini, ia kata nak tahu kata ibu iblis, ibu setan, ibu nafsu, hak tulah ke hak lain-lain? Ibu iblis, ibu setan, ibu nafsu, hak tulah ke hak lain-lain? Abah jawab kata hak lain-lain. Maksud hak lain-lain itu lagu mana? 3 ibu ni makhluk Tuhan suku-suku. Iblis Allah Ta'ala buat dia khas cara dia. Nah, wa khalaqal jannu min naris samum. Nah, itu iblis Allah Ta'ala buat cara makhluk dia suku. Setan ni iaitulah keturunan daripada iblis ni. Puak anak cucu cicit dia tu hak kafir panggil setan. Nah, tu dia. Lepas tu nafsu, nafsu ni suku juga Allah Ta'ala buat cara dia. Nah, jadi 3 ni bukan orang tulang. Suku. Iblis suku, nafsu suku, setan suku. Cuma setan tu bahasa Arab. Nah, bahasa Melayu panggil hatu. Nah, lepas tu kita kena ingatlah, belum daripada kita duduk di bumi tempat kita duduk ni dah, mula-mulanya Allah Ta'ala letak malaikat dulu sini. Lepas pada Tuhan peralih malaikat, Tuhan letak puak-puak jin. Lepas pada puak-puak jin itulah mari Malaysia duduk sini. Lepas tu lepas pada Tuhan letak Malaysia duduk sini tu, puak-puak malaikat tak apa ya ada negeri atas langit. Puak-puak jin ya hidup mana weh? Setengah ulama kata jin ni bila Allah Ta'ala mari letak Malaysia di sini, maka Tuhan perintah pada malaikat suruh ambil puak-puak jin ni 2 tempat gitak dia. Satu gitak kok laut. Gitak kok laut kok patah-patah, kok pula-pula tengah-tengah laut hidup kan puak dia. Nah, yang keduanya tak dalam hutan rimba. Sebab itulah orang bukan bahasa kita dia pergi bila masuk hutan dia kata ada cauti dia. Betul dia? Ada cauti. Cuma dalam Islam larangnya jangan duk puja cauti tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Pasal ada benda tu. Ingat dah. Masuk nak wisalah ke dia. Wisalah ni balik musallam alaih tu kita tahu dak saya duduk mana-mana. Takut orang kata Datuk ni duk gila sorang ni. Duk wisalah ke siapa? Ya wisalah ya kena musallam alaih tu kena ada depan kita. Tu dia. Wisalah ya wisalah terena tak imeh. Tak tahu dah. Ya kena kita tanya bomo tu ya tahu. Cara wisalah dia pun kadang-kadang pelik juga. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tulis di dalam kitab Mitiara dia. Setengah daripada silapnya kita ni bila kita lalu kok hutan rimba, kita lalu kok faham-faham kayu besar, kita puja dia. Kita puja katakan ni mintalah aku nak lalu kok ni mu tolong jaga aku dan tolong selamatlah segala perbuatan segala kerja buatku kok kawasan ni
mu jadi duk kharu anak cucuku hadap sini. Maka itu Syekh Qadir hukum kata salah. Buat lagu tu masuk dalam puja iblis dia panggil. Puja setan. Itu dikira salah dalam Islam. Duk kunjung dia. Pahya moga ni dia nak tipu kita dah. Kita pergi buat lagu tu kau supaya kata boleh air dah. Allah kita baca dalam kitab Jam'ul Fawaid hak Syekh Daud. Dia kata syaitan ni dah. Syaitan ni ia nak pada kita anak ada ni tahu tak weh? Ia nak benar-benar kita ni dua tempat. Ingat molek. Syaitan ia nak pada kita anak ada ni dua tempat. Di lain tak ada nak. Kalau boleh dua tempat ni apa kata masuk lock dengan khandak dia. Lagi dia mau kita baca dalam kitab Jam'ul Fawaid. Dua tempat. Nombor satu, ia nak benar-benarnya ketika kita masih duk muda. Tu yang nak benar. Ketika kita masih duk wairu umur 15, 16, 17, bawah pada 50 lah. Ia nak benar situ. Pasal apa? Kerana dia buat wicah tu baik dah. Ya wicah tu baik dah kata, kalau aku boleh menguasai dia pada ketika dia muda ni dah. Syaitan kata, bukan aku boleh dia seorang dah. Aku boleh dia, aku boleh bini dia, aku boleh anak dia, aku boleh cucu dia, aku boleh cicit dia, habis sebarang. Boleh kat aku habis. Tu yang nak. Ya nak benar. Kalau boleh dia menguasai pada ketika kita muda-muda ni, apa kata dia ni, dia panggil berapa jaya lah. Jaya besar. Tu so. Tu kita kena ingat. Pasal apa? Ya wikrak tu baik dah. Ya buat ramalan tu baik dah kata, kalau aku boleh takluk boleh menguasai demon ni pada ketika dia muda-muda ni dah, bukan boleh dia seorang. Aku ni bukan boleh dia seorang. Nampak tak tu? Satu boleh dia cerak dah. Yang kedua boleh pula bini dia. Yang ketiga boleh pula anak dia. Yang keempat boleh pula cucu dia. Yang kelima boleh pula cicit dia. Pasal apa? Bila kita mula hato titi wik dia, ia boleh meniti dengan senang. So, ya nak benar. Pok-pok kita duk mikir dak ni. Setan ferak dah lepas dulu dah ya. Mikir siap dah. Yang kedua, ya nak benar-benar kita ni bila inda naz'ir ruhi. Ketika roh kita tu baik. Ketika roh kita tu baik ni dah, pada ketika kita dak letih dah. Dia panggil kita ketika tu duduk di dalam padang, satu padang yang duk berebut antara dua makhluk Tuhan. Satu malaikat malikil maut, malaikat rahmat duk nak heret kat dia. Yang keduanya syaitan duk nak heret kat dia. Ketika nyawa kita pas tu baik tu, boleh siapa situ? Kalau boleh ke syaitan wal iyazabillah, syaitan kata, berjayalah aku orang ni hidup atas dunia 80 tahun. Aku berjaya dah. Pasal apa? Demon ni akan jadi saing, jadi kawan, duduk sekali dengan aku dalam neraka abadan sarmadan. Semua tak tubik dah. Sama dengan aku. Dalam kitab tu kata dua tempat ni lah syaitan ia perlu nak benar pada kita Malaysia. Ada pun hak kita umur 70 80 ni ya mari gitu-gitulah. Mari tengok kenapa tak ada jalan, klik dulu. Esok mari pula. Lagu tu, ya kaedah orang menipu ya lagu tu lah. Hak ni dia kata minta penjelaskan baris doa. Allahumma barik lana fi Rajabin, fi Rajab ya tak ada baris. Wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Betul baris bo pada Rajabin.
Ada setengah baris bawah, ada setengah baca baris atas. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya, hak mudahnya kita baca wakaf situ. Hak tu mudah. Dan yang molek dah tu kalau wakaf situ tu kena dah. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, mintalah Engkau tambah kebajikan bagi aku dalam bulan Rajab ni. Molek dah cukup satu terkib. Nah, wa Sya'ban. Wakaf situ juga. Moga kita tak reti nah, moga dah. Dan mintalah Engkau tambahkan kebajikan bagi aku ni di dalam bulan Sya'ban hak kita nak lagi nak sapa tak apa hari lagi ni. Lepas tu minta selaginya wa ballighna Ramadan, dan mintalah Engkau wisapalah aku ni, wisapalah kami ni di bulan Ramadan. Jangan mati lagi. Kalau nak mati pun lepas ada bulan Ramadan mati. Ni doa ni comel benar ni dah. Kita bawa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wakaf itu dah kita tak kerti nah ke dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu dia. Kita buat lagu tu betul dengan kaedah dia dah. Dah, sebab apa? Wakaf boleh situ. Wakaf boleh. Cuma dia kata betul baris bak pada Rajab tu ada setengah barisnya bawah, ada setengah barisnya atas. Hak mana betul? Itu dia. Jadi kalau kita pakai baris atas fi Rajabah. Nah, hak ni kita pun tak berapa ingat. Rajabah ni kelimah gapo dia ni. Nah, kalau kita turut kata dia tu isim mufrad, ya dalam nahwu ya kira pula tu isim mufrad hak munsharif ke isim mufrad hak tidak munsharif. Tak imam baca ayat hak munsharif ke hak ghair munsharif dia ni. Tak apalah, isim hak munsharif ke hak tidak munsharif dia ni. Tu dia. Situ kalau isim hak munsharif dah, kita kena baca fi Rajabah. Tapi kalau hak tidak munsharif, kita kena baca fi Rajabik. Nah. Ya sebab ia masuk arah jar ke. Wa jurrabil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yakuba da al-radi. Sini ni ia tak ada idafah, tak ada masalah lain ke, kena baca Rajabah lah. Tapi nak tahu kata dia tu ismul lazi la yang sorih tu masuk dalam fuq mana. Ni kita pun tak apa ingat dah. Tapi tak apalah, kita boleh jawab nanti, kena tengok semula dah. Cumanya kalau kita baca lagu ni tu sah di segi makna tak ada apa dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Molek sekali baca gitu. Betul baris ni melekat tak soal mu baca lagu ni jadi apa, tak soal dah. Sebab apa? Kelimah ya kita tak kena dah. Cuma baris nahwu je. Nah, melekat tak mu baca Rajab aku tak wi follow lagu ni. Nampak tak jadi lagu tu. Sebab kita wakaf situ kena dah. Deh. Deh. Ya. Oh. Satu penyakit pula dah mari dah. Tapi tak ada siapa lagi ni pak kita ni dah. Lepas tu duk gaduh sekalinya punam tu kena buat dulu. Jadi punam kena buat dulu. Buku ke apa weh? Buku ni lah hak demo duk bergaduh. Bah ni duk bergaduh duit rau canak. Masa dia lah kita ni dah kena duk bahas yang kita takutnya takut salah dengan agama. Hak tu kita takutnya. Kerungkan rau canak pun tak apa, kerungkan bak pracarak pun tak apa, tak ada apa lah. Tapi agama kita kata geno. Kerana kita ni kalau tinggal pada agama siap dah. Orang ni tak ada arti hidup tahniah. Sama dengan lembu khubah. Tak gitu dia.
Sebab tu kita dok takut sangat tu. Nak we kita ni beza dengan demo tu Beza dengan lembu khubah. Lepas tu beza kita betul mana? Kita hidup di bawah agama. Dak bila hak agama kata tak boleh, hak ni kita akik tangan. Tak boleh. Lepas tu dalam agama pula, dalam keadaan tak boleh je, mari betul ke ada hak darurah, ada apa tu kita kau semula lah. Lalu tu email kata lah ni dak debat dah ni buku vaksin COVID ni boleh cocok ke dak. Tu dia. Jadi kalau kita pergi pada kaedah usul fiqh tu email dah. Kaedah usul fiqhnya ia buat kaedah mari al aslu fil asya al ibahah. Asal pada segala perkara tu harus kita pakai guna. Kita pergi situ tu yang nampak luas sikit. Tapi selama tidak ada maklumat kata benda tu ada campurkan najis. Bila ada benda tu ada campurkan najis ke, tu kena berkira dah lah. Kena berkira. Selagi tak nyata lagu tu, kita pergi pada kaedah saat ni wal aslu fil asya'i al ibahatu. Tu dia. Dalam kitab Syama'il, dalam kitab Mawahibul Laduniyah, syarah bagi Syama'il Muhammadiyah dah. Ia ada sebut situnya satu ketika orang bahasa agama asing ia kirim satu benda ke Nabi. Dan orang hak kirim satu benda ke Nabi ni dah makruf dalam kalangan puak dia ni selalu bergelomok tak dengan najis. Dengan najis. Makruf demo tu. Maka Nabi ambil benda ni mari gunanya, tak ada basuh dulu dak dah. Pakai guna selalu. Lalu itulah ulama buat kaedahnya wal aslu fil asya'i al ibahatu. Asal pada segala perkara ni dibinakan di atas boleh dibenarkan kita pakai guna. Itu selama tak nyata kata benda ni ada terlibat dengan benda-benda yang dilarang oleh syarak. Bila nyata terlibat maka hak tu tak boleh dah lah. Apa tu tak boleh tu pula yang berkecek pula. Satunya ia mari dalam betulkan tak boleh lah tapi terkepit dah ni. Ia panggil masuk dalam kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Tubihul mahzurat pula pun benar sekat anu ya. Ulama buat kaedah pula dah. Malid darurati tutaqaddaru bi qadriha. Jadi kena berkecek panjang. Walahanya benda-benda lagu ni tu sentiasa kita kena duk kira bercara semua. Lepas ni tak ada masa mau nak wayak lagi benda pelik. Kita pergi mesyuarat hari Khamis kemarin di Bakok, di Samnak Cula, timbul satu benda peliknya, ialah masalah daging cambah. Islam boleh makan tak daging cambah? Ini tak ada masa nak wayak hari ni. Ini boleh jadi benda ni siapa pak kita ni? Daging cambah. Satu hal pula dah. Boleh makan tak daging cambah? Nanti mau nak cari masa nak wayak pada puak kita ni hakikat daging cambah tu lagu mana. Hari ni tak ada masa nak wayak, makan masa berapa banyak. Surat berapa banyak lagi kita minta utis kat tu dulu. Wallahu a'lam.